berikanlah kepada kami supaya mampu meninggalkan yang batil itu. Ya Allah, Kau jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mendengar kata-kata-Mu lalu mengikutinya dengan cara yang paling baik sekali. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih lagi dapat bersama dalam majlis ilmu yang sangat disukai oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kita berada dalam majlis ini, walaupun kelebihannya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berada dalam majlis ilmu seperti ini di rumah Allah pertama sekali akan memperoleh 4 kebaikan. Pertama, diselubungi oleh rahmat Allah. Kedua, diselubungi oleh rahmat Allah. Kedua, turun sakinah ke atas mereka, iaitu ketenangan. Yang ketiga, dikerumuni oleh para malaikat. Dan yang keempat, Allah menyebut siapa yang ada dalam majlis ini. Itu tentang kelebihan yang diberikan. Tetapi masih lagi ada perkara yang kena jaga, iaitu hadirnya kita ini biarlah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, dia akan menjadi sia-sia. Semua amal ibadat, bermula daripada salat, korban, haji, zakat, semuanya kalau tidak dilakukan kerana Allah Ta'ala, ditolak oleh Allah Ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya Allah menerima amalan daripada orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah. Jadi biarlah bila kita berada dalam majlis ilmu seperti ini, kita contohilah peringatan-peringatan yang telah diberikan tentang adab-adab berada dalam majlis ilmu. Biarlah kita dapat tumpukan perhatian kita kepada pengajian yang disampaikan, kerana bila kita balik nanti kita dah ada modal dah. Modal untuk bercerita kepada orang lain. Kita menyampaikan itu sebenarnya memenuhi sebahagian daripada peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Orang yang tengok
para sahabat tanya, apa itu Riyadul Jannah? Taman syurga itu apa? Ini belum masuk syurga di sana, kita dah ada di taman syurga di dunia. Kata Nabi SAW, hilaqul zikri, yakni majlis ilmu. Jadi inilah, ya, kita sama-sama lawanlah nafsu kita, lawanlah syaitan yang menghalang kita daripada merebut peluang-peluang seperti ini, kerana kita tak tahu apakah lepas ini kita masih lagi berpeluang ataupun tidak. InsyaAllah malam ini kita akan sambung pula pasal yang ke-11 yang merupakan mukjizat terbesar pada Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran. Pasal yang ke-10 kita dah lihat tentang sebahagian daripada mukjizat Nabi, iaitu Al-Quran. Dan kita nak lihat sekarang hebatnya Al-Quran itu, sehingga dari sudut bahasa, ahli-ahli bahasa di zaman Rasulullah SAW dari kalangan kaum musyrikin, mereka mengakui bahawa yang Nabi SAW sampaikan itu, katanya itu bukan kata-kata manusia. Ini pakar bahasanya yang mengakui tentang kehebatan dan ketinggian Al-Quran. Jadi insyaAllah dalam pengajian ini kita akan lihat, ya, nilai balaghah dan kefasihan Al-Quran tidak dapat ditandingi. Balaghah ini iaitu selok-belok bahasa Arab. Asas-asas bahasa Arab kita tahu, di sana ada nahwu, di sana ada sharaf dan sebagainya. Tapi di sana ada balaghah yang menunjukkan keindahan dan ketinggian bahasa Al-Quran itu sendiri. Bahasa Melayu pun ada juga itu, kesusastraan Melayu. Susunan-susunannya kita lihat, ia berbeza dengan susunan kata-kata biasa. Kalau akhbar, berita, kata-katanya biasa saja, tapi bila diubah, dia menjadi satu bahasa yang cukup cantik sekali. Itu bahasa Melayu, itu juga bahasa-bahasa yang lain. Tetapi Al-Quran balaghahnya cukup tinggi, sehingga pakar-pakar bahasa pun zaman sekarang tak dapat menandingi ketinggian bahasa Al-Quran. Ya, selok-belok bahasa Arab. Dalam Al-Quran itu susunannya ada kalanya mengikut susunan biasa, ada kalanya tidak. Tapi bila kita membacanya, lebih-lebih lagi kita bila memahami bahasa Arab, terasa ketinggian bahasa Arab. Baiklah, insyaAllah kita akan lihat bagi yang ada kitabnya ataupun buku itu, pasal yang ke-11, kefasihan dan balaghah Al-Quran. Bila disebut fasih ini maknanya lancar, fasih, lancar dan mudah dipahami, itu fasih. Kalau sekiranya bahasa itu bahasa yang aku kata dalam bahasa sastra disebut bahasa yang bombastik, kata dia, ya, bahasanya tinggi-tinggi, ya, orang pun tak boleh faham, itu bukan fasih namanya, ya. Susunannya lancar dan mudah dipahami, macam berita atau tulisan yang kita baca sekarang ini, lancar dan mudah dipahami. Jadi kita nak lihat sekarang, kalam Allah adalah saksi terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Quran itu, yakni Al-Quran itu sendiri, bagaimana kita boleh melihat bahawa kalam Allah, yakni kalam Allah, yakni Al-Quran, ya? Cuba kita perhatian melihat apa ta'rif Al-Quran. Bila disebut Al-Quran, kita kena melihat ta'rifnya. Sebab yang ada ni sebenarnya itu adalah disebut mushaf, ya? Itu mushaf yang ada. Bila Quran, pertama ialah disebut kalam Allah, iaitu kata-kata Allah. Itu yang pertama, itu baru Al-Quran. Kalau bukan kalam Allah, walaupun bahasa Arab, itu bukan Al-Quran. Hatta kata-kata Nabi SAW itu bukan Al-Quran, disebut hadis, ya, walaupun bahasa Arab. Sebab itu yang pertama, Al-Quran ialah kalam Allah, kata-kata Allah, perkataan Allah, ataupun ucapan-ucapan Allah. Yang kedua, Al-Munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Sebab
Taurat, Injil, Zabur pun kalamullah. Taurat itu kalamullah. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu pun kalamullah. Zabur pun kalamullah. Tapi dia diturunkan kepada lain daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak disebut Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga ialah bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab, itu bukan Al-Quran, ya. Walaupun diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Yang keempat, al-manqulu ilaina bitawatur, disampaikan kepada kita secara tawatur. Tawatur dalam bahasa Arab maknanya disampaikan oleh beberapa bilangan orang yang mengikut kebiasaannya. Mereka tidak akan berbohong dan berdusta semuanya. Kalau 5-6 orang dah sampaikan benda yang sama, maka itu dikatakan bitawatur, secara mutawatir. Cuba kita lihat sekarang yang baca Quran ini, berapa bilangannya? Terlalu ramai, kan? Sama aja kan bacaannya, daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Cuma kiraat itu lain masalah lah. Itu masalah kiraat yang 7 itu masalah. Tapi semuanya bermula dengan Fatihah. Bila disebut, tengok semuanya Fatihahnya sama, ya. 7 ayat yang dibacakan berulang-ulang setiap hari, tak kurang 17 kali. Itu Fatihah. Qul huwallahu ahad pun begitu, semuanya sama, yang disampaikan sama. Maknanya sampai kepada kita dengan tawatur. Kemudian Quran itu pun mengandungi apa? Mengandungi cabaran. Siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran, Allah Ta'ala cabar. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna 'ala 'abdina, sekiranya kamu merasa ragu apa yang kami turunkan ke atas hamba kami, fa'tu bi suratin min misli, datangkan satu surah seperti Al-Quran. Cabar. Mungkin ada orang kata zaman dulu bolehlah, universiti tak ada, ya, profesor pun tak ada. Sekarang profesor bertaburan, yang Islam pun ada, yang bukan Islam pun ada. Bolehlah buat ada baca Al-Quran. Apa kata Allah? Ini kata-kata Allah. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, la in istama'atil insu wal jin, sekiranya jin, manusia dan jin berkumpul, berhimpun, an ya'tu bi misli hadzal Quran, untuk membawakan satu kitab seperti Al-Quran, apa kata Allah Ta'ala? La ya'tuna bi misli, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun mereka saling membantu di antara satu sama lain. Kalau pakai akal mungkin boleh, ya. Ya, pakar ini duduk buat conference, buat apa macam-macam. Lepas itu dapat hasilnya, kumpulkan. Tak mampu. Allah Ta'ala kata dan tak mampulah. Ini Al-Quran. Baik, bagaimana kita nak meletakkan keyakinan kita terhadap apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala? Kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dah berapa ayat yang Allah Ta'ala, beberapa ayat Allah Ta'ala sebutkan, terbukti sekarang benar apa yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Allah Ta'ala dah sebutkan, ya, dalam pengajian lalu. Di antara contohlah yang saya nak bawakan ialah yang mungkin di antara tuan-tuan dia dapat video melalui Facebook ke, tak kira lah, yang penting dapat video apa? Tentang marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, dua lautan bertemu, satu masin, satu tawar. Quran dah disebut 14 abad yang lalu, sekarang baru mereka jumpa. Maknanya Quran adalah kata Allah Ta'ala, ialah qaulul haq, kata-kata yang benar. Kalau itu kita jadikan asas, maknanya setiap yang disebut dalam Al-Quran adalah benar. Dan bila ia benar, Allah Ta'ala kata al-haqqu min rabbik, yang benar itu datangnya daripada Tuhanmu. Fala takun minal mumtarin, kamu jangan menjadi orang yang meragukan Al-Quran. Subhanallah.
yang baiknya bagi kita berjamaah. Kalau kita tak tahu, baik iyakan aja sudahlah, ya. Jangan kalau susah nak berfikir tu, iyakan aja, yakin aja. Jangan nak lawan, ya. Ini yang insya-Allah orang biasa ni tak lawan. Yang biasa ni yang pandai-pandai yang lawan. Yang pandai yang belajar ni ada lawan, dicari mana-mana dalam Al-Quran ni yang nak dijadikan sebagai bahan untuk memburuk-burukkan dan mendustakan Al-Quran. Kita tetap yakin Al-Quran, Allah Ta'ala sendiri mengatakan ia adalah kitab yang benar, yang tidak boleh diragukan sama sekali. Di antara itu kita lihat Quran sendiri membuat pengakuan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kerasulan baginda SAW tidak boleh diragui. Sebab pengakuannya ialah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kalam Allah, yakni Al-Quran, menjadi saksi ataupun bukti terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW? Ya, Al-Quran menyebut bahawa Muhammad adalah Rasulullah atau yakni utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Ini dalam surah Al-Fatih ayat 29. Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang berjalan, namanya apa yang berjalan? Kereta ya? Motorcar ya? Betul ke motorcar tu? Siapa kata motorcar? Itu dia pencipta motorcar. Siapa dia? Henry Ford. Dia yang katakan. Hanya kita sebut dengan telefon-telefon ni sebenarnya kan. Betul ke itu namanya telefon? Ya. Sebab yang memberitahu kita namanya telefon ialah Graham Alexandra ya. Graham. Dia memberitahu itu ada telefon. Sekarang siapa yang beritahu bahawa apa yang kita gunakan dalam komputer ini Microsoft? Siapa beritahu kita? Bill Gates dan seterusnya lah. Begitulah bila yang buat itu beritahu kepada kita bahawa itulah namanya Allah Ta'ala yang telah mencipta Nabi Muhammad SAW, yang telah mengutus Rasulullah SAW. Bagi Allah Ta'ala mengatakan Muhammadur Rasulullah. Sebab itu tak boleh diragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ada orang mengatakan perbincangan di atas yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ini adalah Rasulullah. Ini bagi orang yang menerima Al-Quran atau menerima ajaran Islam. Perbincangan di atas diterima oleh orang yang beriman kerana mereka yakin Al-Quran adalah kalamullah. Tetapi bagaimana pula dengan orang yang tidak beriman bahawa Al-Quran adalah kalamullah? Bagi orang yang tak percaya Al-Quran ni pula, bagaimana? Al-Quran sendiri yang meyakinkan mereka bahawa ia adalah kalamullah. Quran sendiri memberikan keyakinan kepada mereka bahawa ia adalah kalamullah. Bagaimanakah ini berlaku? Kata-kata yakni kalam pencipta sudah semestinya berbeza dengan kata-kata manusia. Apabila seorang yang berakal memerhatikan kata-kata manusia dan kata-kata Allah yang tertulis di dalam Al-Quran Karim dengan jujur dan insaf, dia akan dapat mengenal pasti ciri-ciri kalam Allah dengan terang dan nyata. Maknanya kalam Allah ni ada dia punya khasais dalam bahasa Arab, iaitu ciri-ciri yang berbeza daripada bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa manusia, walaupun dia bahasa Arab ataupun kata-kata manusia itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, orang yang tahu bahasa Arab bila melihat susunan-susunan Al-Quran itu sendiri dari berbagai sudut, ada kalanya ya, ada kalanya susunannya seperti fa'il, maf'ul. Itu kalau orang mengaji bahasa Arab, iaitu perbuatan yang buat dan yang kena buat. Ada kalanya Allah Ta'ala terbalikkan. Contohnya
wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Apabila Allah menguji Ibrahim, wa idz ibtala, biasanya kalau ikut susunan wa idz ibtala rabbuhu Ibrahim, dah tak kena lah. Apabila Tuhannya menguji Ibrahim, dah nya kembali kepada. Tapi Allah Ta'ala susun wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu. Apabila Allah menguji Ibrahim, apabila Allah Ta'ala menguji Ibrahim, fa'atammahu, dia menyempurnakan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita tahu ujian Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kepada Ibrahim itu banyak sekali. Jadi Allah Ta'ala susun begitu sehingga kelihatan bahawa cukup kuat pengertiannya. Fatihah yang kita baca pun, cuba kita perhatikan, ya, kekuatan ungkapan yang Allah Ta'ala gunakan ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menggunakan dengan akan dikaulah yang kami sembah dan akan dikaulah yang kami minta pertolongan. Penekanan akan dikau itu bukan sia-sia. Dia mempunyai maksud bahawa nak menafikan segala yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dikaulah. Tengok awal-awal lagi dah meletakkan hanya Allah Taala. Awal-awal dah meletakkan. Apa yang kamu nak lakukan dengan akan dikau itu? Nak guru kami sembah. Tengok. Belum sebut nak guru sudah nampak kat situ. Yang lain tenang. Orang yang mabuk dalam cinta akan dikaulah yang aku kasihi. Kan gitu. Maknanya tak ada bukan lain, tapi aku kasihi akan dikau. Mungkin ada yang lain lagi. Tak kuat seperti iyyaka na'budu. Nah, ini baru kita lihat sebahagian daripada contoh bahawa kalam Allah Ta'ala ini mempunyai ciri yang berbeza dengan kalam-kalam manusia ataupun yang lain. Sekalipun bahasanya sama, iaitu bahasa Arab, ya. Dia juga, yakni Al-Quran, akan mendapat orang yang memahami Al-Quran, dia juga akan mendapati terdapat perbezaan besar antara kata-kata manusia dan kata-kata Allah. Ketika itu dia akan mengetahui bahawa Al-Quran memperakui kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari segi bahasanya saja, dari segi perkataannya, belum lagi yang saya sebutkan tadi dari segi maknanya. Kalau dari maknanya kita lihat contoh paling mudah sekali, iaitu allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia sesuatu yang dahulunya dia tidak tahu. Siapa yang ajar manusia ini? Kalau kita lihat ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, bahawa apa dia, sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ayat ini tetap dengan bunyinya allamal insana ma lam ya'lam. Cuba lihat ciptaan-ciptaan baru yang ada kita jumpa sekarang ini. Tak kira lah yang bergerak yang namanya komputer, yang namanya handphone dan sebagainya, ya. 30 tahun dulu mana ada? Pernah terbayang tak benda ini nak ada dulu? Mana ada, ya. Nak tengok wayang tu bukan main susah. Tunggu, ya, pihak-pihak yang tertentu datang ke kampung, kan. Sekarang tak payah pergi kampung, buka je kat dalam diri, internet, habis macam-macam wayang boleh ditengok, kan. Siapa yang ajar sehingga dia dapat mencipta alat yang dinamakan komputer dan sebagainya? Manusia buat sendiri? Mustahil. Kita lihat kelemahan manusia bila masanya. Tengok, dia duduk termenung, terfikir, berkerut dalinya. Pasal apa? Buntu lagi, tak jumpa lagi. Mesyuarat tak dapat lagi keputusan. Masing-masing pening. Kata dia, aku ada idea. Siapa bagi idea waktu itu? Allah, kan. Dia buat kajian-kajian dan letak. Habis, pening kepala, buntu. Dia duduk sekejap, datang idea. Siapa bagi? Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ini para jamaah, kadang-kadang kita tak berapa perasan ayat-ayat seperti ini. Sebab simple sangat, kan? Allamal insana ma lam ya'lam. Tapi bila kita lihat pengertiannya, tepatlah bila Allah Ta'ala sebut dalam
yang disebutkan bahawa kalam Allah Ta'ala itu berbeza dengan kalam manusia. Baik. Apakah ciri dan sifat yang membezakan Al-Quran daripada kata-kata manusia? Terdapat banyak ciri dan sifat membezakan Al-Quran daripada kata-kata manusia. Antaranya ialah balaghah dan kefasihan Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun pada zaman dahulu ataupun pada masa akan datang. Sampai bila-bila ya. Nilai balaghah. Balaghah tu yang maksudkan ialah dengan apa tu, keindahan selok-belok bahasa Al-Quran, dan kefasihan ini apabila didengari sahaja oleh seorang pakar bahasa Arab pada zaman Rasulullah, hatinya memperakui kebenaran Islam dan mengetahui bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu meniru kalam yang terkandung dalam Al-Quran, walau betapa alim dan tinggi kefasihan yang dimilikinya. Dengan itu, dia memahami bahawa kata-kata seperti ini tidak mungkin keluar daripada seorang ummi, iaitu yang tak tahu membaca dan menulis, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang tidak pandai membaca dan menulis, dan ia hanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada diriwayatkan sana diceritakan ada orang yang cuba nak meniru-niru bahasa Al-Quran, bunyi Al-Quran ya. Bila Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, Wa ma adraka mal Qari'ah, Yawma yaqumun nasu kal farasil mabsus, Wa takunul jibalu kal'inin mabsus. Al-Qari'ah, kalau bahasa Arab ni, Al-Qari'ah ni dari segi bahasa maknanya ketukan. Itu makna bahasa, ketukan. Mal-Qari'ah, apa itu ketukan? Ketukan yang kuat. Kemudian baru dibawa kepada mafhumnya. Tapi asal makna qari'ah dari segi bahasa ialah ketukan. Qara'al baba, hanya mengetuk pintu ya. Bila sebut Al-Qari'ah, ataupun ada yang menerjemahkan satu bunyi yang kuat. Mal Qari'ah, apa itu bunyi yang kuat? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa itu bunyi yang kuat ataupun ketukan? Tengok, tiga ayat ini mengandungi apa para jemaah? Mengandungi unsur suspense kalau dalam penulisan, iaitu bila dengar dia benar-benar nanti Qari'ah, ketukan, apa itu ketukan ataupun bunyi yang kuat, apa itu, sampai 3 kali. Baru Allah Ta'ala sebut yauma yaqumun nasu kal farasil mabsus. Pada masa itu manusia umpama kalkatu yang berada di cahaya. Kalkatu ya, apa kerjanya? Dia tahu tu panas tapi dia pergi dekat juga. Itu kalkatu kerja dia. Padahal panas tu pergi juga, lepas tu dia jatuh. Wa takunul jibalu kal'ainil manfush, dan jadilah bukit Bukau ketika itu seperti debu-debu yang hancur ya, yang berterbang. Jadi di sini apa makna Al-Qari'ah tadi ialah qiyam. Tapi yang saya nak cakap ialah ada unsur suspense. Ingat ya, Al-Qari'ah. Kalau tak disebut yauma yaqumun nasu, mungkin masih tertanya-tanya kan. Ada diriwayatkan sana, konon-konon orang ini dia kata, aku boleh buat juga, kata dia, yang sama iramanya, sama bunyinya. Dia kata apa? Al-filu mal-filu wa ma adraka mal-filu. Nak tengok ada suspend ke tidak? Apa makna al-filu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tu. Apa fil? Gajah. Apa itu gajah? Tahu tak kamu itu gajah? Ada suspend tak? Tengok, ada yang cuba nak meniru awal-awal lagi. Al-Quran
beza sekali. Bunyi yang kuat. Apa itu bunyi yang kuat? Tahukah kamu apa itu bunyi yang kuat? Tak tahu lagi apa dia. Bila Allah Ta'ala mengatakan ketika manusia umpamakan katu di atas pada cahaya, dan ketika bukit Bukau hancur seperti debu-debu yang berterbangan, barulah Allah Ta'ala jelaskan fa'amma man saqulat mawazinuhu hingga akhir ayat. Jadi yang kita nak lihat ini yang dikatakan ciri-ciri yang berbeza di antara apa? Di antara kalam Allah dengan kalam manusia. Maka orang yang faham bahasa Arab dengan mudah sebenarnya dia merasakan apa? Merasakan keindahan dan ketinggian bahasa Arab itu, iaitu bahasa Al-Quran. Dan dia akan merasakan pula sentuhan Al-Quran itu bila mendengar ayat-ayat seperti yang disebutkan tadi. Lebih lagi kalau ayat-ayat itu ada yang berkaitan dengan dirinya, dan dia akan mengakui perkara itu. Siapa saja pun bila membaca Al-Quran, memerhatikan dan meneliti pengertian-pengertian yang ada dalam Al-Quran, dia akan merasakan bahawa Al-Quran ini benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah untuk memberi hidayah kepada manusia, bukan untuk dibaca sahaja. Walaupun di dalam Al-Quran itu kadang-kadang ada kisah-kisah, ada cerita-cerita, tapi kisah-kisah dan cerita-cerita di dalam Al-Quran adalah fa'tabiru ya ulil absar. Dan nak mengambil iktibar, orang-orang yang mempunyai akal fikiran disuruh ambil iktibar. Walaupun dia cerita saja di dalam Al-Quran, cerita binatang umpamanya, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun binatang itu lebih kecil daripada nyamuk, sekecil nyamuk ataupun lebih kecil daripada nyamuk. Allah sebut di dalam Al-Quran kan tentang Allah tidak akan segan dan malu untuk menyebut ataupun memberi contoh tentang binatang-binatang kecil. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tidak malu untuk membawakan satu contoh binatang yang paling kecil seperti nyamuk ataupun lebih kecil daripadanya. Dalam kitab tafsir ada yang menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini. Sebab turun ayat innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, untuk membawakan contoh seperti nyamuk dan lebih kecil daripada nyamuk. Allah Ta'ala mengatakan Allah tak malu untuk membawa contoh itu. Ya. Kenapa ayat ini turunkan? Kerana mengikut satu riwayat bahawa orang-orang Yahudi ini, biasalah orang Yahudi ini kerja dia memang macam tu, cari satu perkara yang nak menirukan orang ramai daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka ini mengikut satu riwayat, mereka memperkecil-kecilkan Al-Quran. Ya, dia kata apa? Apa ni Al-Quran ini? Sebut binatang-binatang kecil-kecil belaka kan? Apa yang disebut? Ankabut, laba-laba. Kan ada surah Al-Ankabut kan? An-Namal. An-Namal itu apa? Semut. Ada disebut di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Allah Ta'ala bila mereka mengejek-ngejek Al-Quran ini, tak ada ke cerita besar-besar katanya. Benda-benda yang kecil ini disebut-sebut. Allah Ta'ala pun menurunkan ayat Allah tak malu untuk membawakan satu contoh seperti nyamuk ataupun lebih kecil daripada nyamuk. Kenapa demikian para jamaah? Mari kita lihat pada asas ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala mengatakan bahawa Allah tidak mencipta apa sahaja yang di langit dan bumi dengan main-main. Allah sendiri mengatakan ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami, kata Allah Ta'ala, tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di langit dan bumi itu main-main. Maknanya setiap yang Allah Ta'ala jadikan itu ada tujuan, ada hikmatnya. Maha suci Allah Ta'ala daripada
daripada nyamuk. Sekarang yang lebih kecil daripada nyamuk pun lebih orang takut, kan? Nah, nyamuk orang takut sekarang, kan? Nyamuk apa tu? Nyamuk Aedes, kan? Dah. Allah dah sebut begitu, tapi Allah tak sebut dia akan membawa apa dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala sudah menyebut nyamuk dan lebih kecil daripada nyamuk, virus, ditakuti oleh orang. Jadi bila kita faham ini, benarlah bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan sesuatu di dalam Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan apa saja di dalam Al-Quran, artinya ia adalah sesuatu yang mempunyai pengertian yang perlu diberikan perhatian oleh manusia. Jadi itu kalau kita lihat, ya, kita boleh lihat sedikit sikap orang kafir, ya. Mungkin ambil sedikit masa. Ini disebut dalam surah Al-Muddathir tentang kisah bagaimana Walid bin Al-Mughirah. Disebabkan itu juga orang kafir telah berkumpul dan berbincang sesama mereka, apakah cara yang boleh menghalang mereka daripada terkesan dengan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berpakat untuk menganggap ketinggian balagha dan kefasihan Al-Quran sebagai sihir yang akan menyihir sesiapa yang mendengarnya. Ini kita perhatikan, memang bila mereka melihat macam mana Umar boleh masuk Islam, dengar apa? Surah Taha yang dibacakan oleh adik Ipan. Bila mendengar surah Taha itu dibacakan, berubah Sayyidina Umar menjadi seorang Islam. Bukan seorang Islam saja, seorang Islam yang kuat dengan pegangannya dengan Islam, menjadi khalifah yang banyak memberikan jasa yang begitu besar kepada umat Islam waktu dia menjadi khalifah. Lihat berapa lama Sayyidina Umar itu kufur, malah bukan kufur, menjadi penentang kepada Islam sebelum dia masuk Islam. Tapi mendengar saja ayat Quran, berubah, ya. Jadi ini yang dikatakan bahawa mereka menganggap bahawa Quran itu adalah sihir, gitu. Sebab itu dia boleh berubah. Ini di antara tuduhan yang dibuat oleh